billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita berkumpul, bertemu di dalam majlis ilmu yang mana kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melewati taman syurga, maka duduk singgah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, halaqah zikir, halaqah peringatan. Ini merupakan kali yang pertama saya sampai di surau ni. Hebat tuan-tuan. Di luar nampak biasa, dalam 5 star ni. Saya bila saya masuk tengok, saya tak tahulah, hati saya kata lah, mungkin saya salah. Surau ni dalam proses nak rebranding kot, nak imarah, nak tak tahulah, saya rasa lah macam nak main nafas baru ni. Cara dalam ni nampak dia nak main satu keadaan di mana masa-masa depan nanti surau ni akan jadi top lah ni. Saya dah nampak lagu tu lah. Bila saya masuk tadi, saya nampak mungkin ada usaha baru ke dan sebagainya. Nampak lagu, mudah-mudahan Allah permudahkan. Sebab cantik view ni, surau ni. Duduk tadi nampak orang lawa. Cantik ni. Dengan UiTM pun dekat. Satu lokasi yang strategik lah. Dan nak dapat lokasi begini, naik tangga supaya nak sah dulu-dulu tu kan. Dalam kampung tu kan, mayang di atas. Kenangan lah, kenangan. Mudah-mudahan tuan-tuan, Tuhan tempatkan tuan-tuan di tengah-tengah pekan bandar lagu ni. Mudah-mudahan ini jadi salah satu one stop center, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tajuk yang saya dapat adalah untuk membicarakan tentang Al-Fatih. Cuma ialah tentunya tak sempat kita nak habis semua pasal Al-Fatih ni panjang. Tak apalah, malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan sedikit sebanyak yang boleh kita ceritakan tentang Al-Fatih, yang boleh dapat kita jadikan sebagai satu, orang kata apa ni, bekalan untuk kita, pedoman untuk kita iktibarkan bersama dalam perjuangan kita sehari-hari meniti hidup dunia pada akhir zaman ini tuan-tuan, yang penuh dengan likunya, yang penuh dengan fitnahnya, yang penuh dengan cabarannya. Hari ini pelbagai bentuk cabaran dalam dan luar yang membelenggu kita dalam kehidupan akhir zaman ini. Dan memang sunnatullahnya begitu, dan memang lumrahnya begitulah akhir zaman ini. Kita kena kuat. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun namanya Muhammad kedua, Muhammad Al-Fatih ini ialah gelaran kepada dia kerana apa? Ada dua pendapat ahli tarikh, dua pendapat ulama sirah. Yang pertama tentunya kerana dia membebaskan kota Konstantinopel. Yang kata Istanbul hari ini tu dulunya Konstantinopel lah. Kota itu dibuka oleh Raja Konstantin dan dibinanya kota itu dalam tahun 300 Masihi. Lama lah, 300. Jadi disebut kota itu Konstantinopel, dan kota itu dibebaskan, dibebaskan oleh Sultan Muhammad kedua ni. Maka dia mendapat gelaran, terima kasih, dia mendapat gelaran Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih isim fa'il, fataha yuftahu fathan, isim fa'il dah fatih, fatih. Tempat isim makan, tempat buka dia maftuh, dan isim alat dia miftah, kunci, pembuka. Sebab tu bahasa Arab kunci kita sebut miftah, pembuka. Tu bahasa Arab ni dia main ikut tu ya. Kalimat asal dia kita panggil sulasi mujarrad. 3 huruf asal ni dia akan main ikut tu je tuan-tuan. Sajada yasjudu sajdan masjidun. Yang kita masjid semayang tu, dia main ikut tu ya. Dia tak lari jauh kan. Ta'am makan, mat'am tempat makan. La'iba main, la'ib player, tukang main, mal'ab stadium. Dia akan main ikut tu je bahasa Arab ni. Jadi Fatih isim fa'il kepada fataha, pembuka. Maka dia mendapat gelaran Muhammad sang pembuka ataupun sang pembebas kota Konstantinopel. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan dia mendapat gelaran Al-Fatih kerana ketika mana mak dia nak beranak dekat dia, Sultan Murad kedua ni, bapak dia duduk tak senang duduk. Lagu kita lah, bini nak beranak duduk dalam labor room tu, kita memang tak tahu duduk jugalah. Maka dalam duduk tak tahu duduk tu, dia buka Quran, dia baca sampai giliang betul-betul nak keluar dia ni. Kira tangisan pertama dia tu masuk
Sultan Murad baru masuk surah Al-Fath. Baru masuk surah Al-Fath, surah Al-Fath tu, siapa dia rasa kuih rendah? Tak, perasaan saya kot no. Perasaan kot no. Saya rasa pening sikit tentang saya tak mau cerita teringat tak boleh lagi. Perasaan kot tak apa. Apa nama ni? Dia masuk saja surah Fathu tu, inna fatahna laka fatahan mubina tu, masa tulah apa nama ni Sultan Muhammad Al-Fatih keluar. Macam tu. Jadi dikatakan dalam qaul yang kedua, Al-Fatih itu kerana itu juga. Kita nak pakai yang mana? Kita pakai dua-dua lah. Ya? Perasaan saya kan memang rendah sungguh. Rendah sungguh ah. Oh, saya tak boleh ajar. Oh, tak boleh ajar. Tak apa. Boleh ikut. Dia kena kerusi tenggelam tak apa. Saya takut lantai ni tak ada apa kot no. Saya ringan je, saya baru 55 kilo. No? Jadi bapa syahid kot. Baik. Allahu akbar. Minta izin tuan minum sikit Saya pergi secara ringkas, tapi saya nak meliputi semua no, macam tu. Adil sikit lah. Biar kita pergi secara overall, tapi kita touch sikit. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, Sultan Muhammad ini, kalau nak diikut ni, dia tak jadi raja. Dia sultan yang ketujuh Empayar Uthmaniyah, sultan khalifah yang ketujuh. Tapi kalau nak ikut ni, dia tak jadi khalifah. Kalau nak ikut, pasal dia anak nombor 3. Dia anak nombor 3, dia ada abang lagi. Dia ada abang laki lagi 2 orang. No? Kalau nak ikut adatnya ni, dia tak jadi dah khalifah. Tetapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Abang dia kedua-dua orang meninggal dunia ketika mana kecil. Ketika mana nak kata kecil sangat anda lah. Seorang kecil, seorang lagi remaja. Maka itu Allah, itu adalah antara asbab Allah nak angkat dia. Itu jugalah kehidupan kita hari ni pun tuan-tuan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kita ada rasa beberapa benda yang kita nampak macam mustahil lah. Payahlah nak dapat kat aku benda ni. Kita rasa susah tuan-tuan, kita rasa perit. Tetapi Allah akan lorongkan jalan kalau Allah takdirkan itu memang rezeki kita. Allah akan lorongkan jalan kalau itu memang hak kita. Kalau itu memang telah Allah tetapkan kepada kita tuan-tuan, Allah akan bukakan jalan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki daripada jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka. Ya. Kalau itu telah menjadi takdir kepada kita, menjadi rezeki kepada kita, jauh macam mana ia pun ia akan sampai. Kalau itu telah menjadi masa depan kita, sukar macam mana pun jalannya, kita tetap akan tiba ke destinasinya. Soalnya bagaimana Allah nak lencongkan hidup kita kanan dan kiri, jatuh dan bangun, dipuji dan difitnah. Bagaimanapun kalau akhirnya di hujung destinasi kita di situ, atas kehendak Allah, kita akan sampai juga di situ. Itulah kehidupan kita hari ini tuan-tuan. Pernah dalam hidup tuan-tuan ni kita kadang-kadang diuji, kita terima satu-satu takdir tu yang kita tak berapa minat benda tu. Tapi kita dapat yang tu. Ketahuilah tuan-tuan, kadang-kadang itu adalah perancangan Allah untuk masa depan kita. Saya tuan-tuan dulu cerita saya ni tak elok sebenarnya, tapi cerita apalah pasal nak relate ni. Apa nama ni, saya mengaji sekolah biasa. Saya bukan sekolah agama tuan-tuan. Saya sekolah biasa. Sekolah biasa SMK biasa. Sampai habis tingkatan 3, saya PMR, saya terdik je. Saya dapat 7A 1B zaman tu, PMR lagi. Lepas tu kawan-kawan semua pakat dapat sambung jauh-jauh ni. Yang rendah pada saya 6A pun dapat sambung MRSM, SBP. Kita tak dapat apa. Duk rasa macam pasal apa ni, aku cerdik juga, tinggi pada dia, kawan yang rendah pada kita dapat. Kita tak dapat. Lepas tu saya dapatlah satu ni untuk pi RMC, Royal Military College. Tapi pi dalam keadaan ayah pun tak apa setuju kan. Lepas tu tak pi lah. Ringkas cerita tak pi lah. Ya. Saya balik main sekolah lama, saya balik, pengetua saya hidup lagi. Dia panggil saya main bilik dia, dia kata saya seronok, saya syukur bila saya dengar hang tak jadi pergi sana, hang tak tentera. Kita lelaki punya ram apa untuk ni kata lagu ni, aku nak jadi tentera kan. Masa tu cita-cita nak jadi kapten askar lah. Angan-angan masuk mata tentera tu, sambung universiti pertahanan, keluar-keluar kapten lah. Duk berangan lagu tu.
Bila sokongan keluarga pun tak ada kan, akhirnya kita balik dan pengetua pula kata lagu tu. Saya sujud syukur hang balik mai. Saya tak suka hang jadi askar, dia kata kat saya. Kailah hati punya kadang kat dia kan. Dia kata apa? Dia kata saya nak hang jadi ustaz, dia kata kat saya. Dalam hati saya duk kata ustaz, celah mana? Saya bukan mengaji agama. Saya mengaji sains, pure sains itu. Tak apalah, sambung SPM tuan-tuan. Dapat tak elok mana? Jatuh. Jatuh. Saya daripada PMR tu cerdik tu, SPM saya jatuh sampai tinggal 3A, 4A lah, tak ada apa. Kawan-kawan bakat sambung P-Matric, PUITM apa semua ni, saya tak tahu pergi ke mana. Akhirnya dapat kata 6 ya. Di kata 6. Masuk di kata 6 tuan-tuan, tukang sekolah lah, pergi sekolah lain. Di sana ada subjek agama, syariah. Saya dapat subjek tu. Aliran tu baru kenal agama tuan-tuan masa tu. Anak abang kata umur 18 baru kenal agama. Sebelum tu kita dengan agama ni tak apa kuat. Saya pergi sekolah dulu pun tak kaya tudung. Abang kata tak kuat agama. Masuk di kata 6 ngaji syariah, baru kenal lah agama sikit-sikit ni. Habis pada tu STPM, sambung ijazah di UAE. Baru dia masuk. Baru Allah lorongkan kita. Macam abang yang tu cerita ni. Saya abang kata, kalau Allah nak kita jadi sesiapa in future kita, pada masa depan kita, Allah lorongkan kehidupan kita peringkat awal. Ketahuilah tuan-tuan, kadang-kadang kita berduka dan bersedih. Tengok orang pergi sana, pergi sini, kita tak ke mana. Tapi rupanya perancangan Allah lebih baik. Kita tak pernah sangka nak duduk pada tempat ni pada hari ini. Dia tak sangka. Kalau kita mengenangkan hari ini kita nak duduk di sini, kalau kita tahu, mungkin dulunya kita tak sedih. Itu cerita saya tu. Saya dapat di UAE sambung 2010. Di sana baru kenal pula depa mengaji dengan lecturer Arab ni, barulah kenal. Lagi dalam lah. Tapi bukan kos agama lagi. Habis saya keluar ngajar di sekolah di Junjung, saya sambung pula master di USM, masuk terus bidang agama, masuk terus bidang hadis. Sebab apa saya boleh masuk? Pasal dulu di UAE ada Arab, jadi dia boleh kono masuk. Maka tuan-tuan nak habaq kata, bagaimana Allah melencong-lencongkan kehidupan kita yang kadang-kadang kita rasa sedih, kita rasa perit, tetapi sebenarnya itu sebahagian daripada roadmap perjalanan Allah nak letakkan kita di mana. Begitulah juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Nampak adat kata nak nombor 3 ni tak jadi dah raja, tak jadi dah khalifah, tetapi Allah takdirkan dialah yang naik jadi khalifah. Selepas abang dia meninggal 2 orang tu, dia pernah naik jadi khalifah 2 kali, pemangku. Zaman Sultan Murad kedua, ayah dia tu masuk bersuluk. Dia naik, tetapi kepemimpinan dia peringkat awal agak orang kata nak kata cemerlang tak, nak kata teruk sangat pun tak. Tetapi beberapa kali menteri-menteri yang tua ni, bukan saya kata lah, memang dalam kitab sebut, menteri-menteri yang tua ni pergi jumpa dengan Sultan Murad balik, kata wahai tuanku, wahai khalifah, balik mai lah. Muhammad ni nampak tak boleh memimpin. 2 kali Sultan Murad terpaksa balik, naik balik jadi khalifah. Settlekan beberapa masalah, patah balik, pergi bersuluk pula. Pasal mereka ni sufi. Kebanyakan khalifah Uthmaniyah ni sufi. Baik. Lepas tu jadi pula Sultan Muhammad tak boleh settle juga. Sekali lagi Sultan Murad turun. Jadi image Sultan Muhammad ni masa tu agak rendah. Dan pada pandangan musuh Islam masa tu, kerajaan Rom Timur, kerajaan Kristian Timur rasa lekeh. Nak ganti Sultan Murad nanti lekeh. Pasal Sultan Murad nama besar. Sebelumnya Sultan Bayazid semua ni nama besar. Sultan Muhammad Syalibi semua nama besar. Muhammad ni alamak 2 kali dia naik, orang reject dia. Kan, maka nampak tak ada apa. Sultan Murad kedua pun mangkah. Bila Sultan Murad kedua mangkah, orang putih seronok lah. Kalau putih, orang Rom ni seronok. Kerajaan Konstantinopel dan kerajaan Kristian yang lain sekitar seronok. Pasal habis legasi raja-raja yang cekang, legasi raja-raja yang jenis-jenis Yahanda ni tak ada dah. Nak ganti pun nak ganti pun Muhammad ni kita tahu dah lagu mana. Maka depa duk seronok. Depa duk seronok. Ini kah? Pakai ni lah. Tak apa. Depa duk seronok. Dalam keseronokan mereka itu, depa mula underestimate Sultan. Saya ganti dengan yang ni kah? Dua-dua pakai. Dua-dua pakai. Jadi ini saya letak lah. Buka baju. Okey. Boleh turun ni, boleh. Saya bagi rendah sikit kot.
Nak undang ya. Dia rendah sikit. Boleh tak? Kau ni tak apa, saya jahat lagi. Ikut ni boleh tak? Siapa tuan? Patah ni tak apa nah? Boleh? Boleh. Boleh? Okey. Clear? Baik. Kita kepok tak naik pasal lengan sama besar dengan ni lah. Kena lengan besar kok. Baik. Kat mana tadi? Apa nama ni? Sultan Murad. Dia mangkat, naik Sultan Muhammad jadi khalifah. Bila naik Sultan Muhammad jadi khalifah, orang Kristian pakat seronok. Bahkan dia pun duk sangka habis lah. Lepas ni Uthmaniyah terak mah. Kita akan hantam kau-kau pasal dia punya pemimpin Muhammad ni lemah. Depa sangka depa sedang berhadapan dengan anak muda yang lemah sebab Sultan Muhammad nak jadi khalifah umur berapa? 19 tahun. 19 tahun. Tetapi Allah telah menukar watak Sultan Muhammad. Sebenarnya dia tak lemah tuan-tuan. Sultan Muhammad ni tak lemah. Cuma Sultan Murad terlalu hebat. Sebab kalau kita baca, saya berhenti sesaat tu nah, saya patah balik zaman dia kanak-kanak ni. Kalau kita baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih ni, masa dia budak, seawal 2-3 tahun, Sultan Murad, bapak dia dah hantar pergi mengaji di luar dah. Dah hantar mengaji di luar, pisahkan dengan keluarga dah. Dan Sultan Murad cari, ni dengar tuan-tuan, Sultan Murad cari tok guru khas untuk anak dia. Bukanlah khas untuk anak dia seorang, untuk orang lain, tapi Sultan Murad pergi cari sendiri. Ini pendidikan untuk kita mak ayah ni. Sultan Murad sebagai raja, dia turun pergi cari sendiri mana dia tok guru yang sesuai nak ajar anak dia. Dia tak tangkap muat. Ni peringkat budak, ni kita nak hantar anak-anak tadika kan. Dia tak tangkap muat. Dia cari sungguh-sungguh yang sesuai untuk anak dia. Dan kriteria yang disebut dalam kitab yang Sultan Murad kedua cari, 2 kriteria yang kena ada kat tok guru tu, baru boleh dia nak hantar anak dia pergi. Yang pertama, alim. Cerdik. Dia nak tok guru tu pandai, tentulah. Tapi tok guru ataupun cikgu yang pandai ni banyak. Satu lagi yang kriteria kedua ni yang menentukan, iaitu apa? Soleh. Alim wa soleh. Ini 2 ciri yang Sultan Murad nak ada pada tok guru anak dia. Sebab apa? Orang alim ramai tak tuan-tuan? Ramai. Tapi alim belum tentu soleh. Alim belum tentu berakhlak. Iblis alim, tapi kealiman dia tu mengeratkan neraka. Berapa ramai orang yang pandai, yang akhirnya ditipu oleh ilmu dia, yang mana akhirnya ilmu itu mengheret dia ke neraka. Tetapi orang yang soleh, ataupun orang yang beradab, ataupun orang yang berakhlak, tak ada lagi akhlak, heret tuan badan dia ke neraka, tak ada. Nah, orang yang berilmu belum tentu syurga. Orang yang berakhlak tentu dah syurga. Jadi Sultan Murad cari 2 ciri ni, kena gabung. Ada cikgu yang pandai, ustaz yang pandai, tapi tidak ada adab. Bukan kata kat ustaz minta maaf, maksudnya orang berilmu lah, tapi tak ada adab. Yang akhirnya terlibat dalam beberapa kes jenayah dan sebagainya. Dia ada ilmu, tapi adab tak ada. Tapi yang dicari oleh Sultan Murad 2, ilmu dan soleh. Nah, dia apply dekat orang dan dia apply dekat diri dia. Dalam duk cari-cari tu dapatlah Syekh Ahmad Al-Qurani, tu guru Quran ni, yang mengajar ada peringkat muda. Nak habaq kata hebatnya Syekh Ahmad Al-Qurani ni tuan-tuan, bila mana Sultan Muhammad dibawa kepada dia, masa ni Sultan Muhammad kecil lagi, 4-5 tahun ni, kan muda lagi saya rasa. Maka Syekh Ahmad Al-Qurani beritahu dekat dia, wahai Muhammad, aku ditugaskan oleh ayah hang untuk mengajar hang. Masa ni dia ni kira budak yang orang kata apa, hyper sikit lah. Dengar tak dengar, sambil duduk berlari, tak jahat. Tapi cara budak-budak, tak boleh duduk setempat. Allahu Akbar. Tak boleh duduk setempat. Maka, dalam duduk lagu tu, Sultan Syekh Ahmad Al-Qurani duduk terang kat dia. Dia duduk kalik. Kemudian Syekh Ahmad Al-Qurani kata, Pak hang, ni pak dia khalifah Sultan Murad kedua ni, pegang berapa banyak empayan, berapa banyak tanah ni. Nah, besar daripada Malaysia lagi ni. Pak hang habaq, kalau hang buat tak kena, aku boleh rotan hang. Syekh Ahmad Al-Qurani kata lagu tu. Dengar lagu tu, kawan ni putera raja.
Maknanya pak aku meninggal, aku nak jadi raja. Raja ni Empire Uthmaniyah, bukan raja negara kecil. Dengar kata rotan, Sultan Al-Fatih buat lagu ni. Macam tu. Gitu ya. Bukan dia buat terkeluar sendiri. Pasal dia terfikir, siapa nak rotan aku nak raja. Oh, nak raja tuan-tuan, jentik pun tak boleh. Kau dibeza pendapat dengan dia bang. Kan? Ni sebut ni kena tangkap pula ni. Bukan boleh jentik. Beza pendapat pun tak boleh. Ni anak Raja Uthmaniyah ni, bila Syekh Ahmad Qurani kata aku boleh rotan hang, pak hang bagi. Sebut lagu tu, Sultan Muhammad yang baru 4 tahun, 5 tahun ni, dia buat. Lagu tu. Seolah-olah macam dia fikir, Allah, berani ke rotan? Seolah-olah dia tak kata lagu tu. Tapi bila dia, tu tuan-tuan, banyak masuk tu. Oh tuan-tuan. Tu masuk banyak oh. Banyak masuk. Kadang-kadang manusia ni, Allah ciptakan kita unik. Kadang-kadang hanya dengan kalimat yang sama, dia boleh memberikan maksud yang berbeza. Contoh kita cerita kat orang, sekian ilmu kan, orang kata betul. Kita pun jadi, dia dengar, faham. Tapi bila kita cerita ilmu kat orang yang sama ke, kat orang lain ke, ilmu yang sama, orang sebut, betul. Dia sebut benda yang sama ke. Tapi kita dengar lagu mana? Dia ni perli aku ni. Kita rasa lagu tu. Padahal dia sebut betul juga. Kan? Seorang kata, betul. Kita rasa, sedap lah kita cerita kat orang. Cerita kat orang lain, betul Dia buat begitu. Kita rasa, dia ni perli aku ni. Kita rasa lagu tu. Kan? Banyaklah perkataan lain begitu. Kadang-kadang perkataan yang sama, tapi cara sambut tu menyebabkan jadi orang berbeza-beza emosi dia dan perasaan dia. Sebab tu kita jangan percaya dekat mesej. Kadang-kadang tulisan dekat mesej tu kita baca dengan nada kita. Kita marah kat dia, kita tulis dekat dia, dia balas kat kita. Kita baca dengan nada marah pasal kita marah. Padahal mungkin dia tulis tu elok. Kan? Lepas tu jangan percaya kat mesej. Kalau berasa nak bergaduh dengan kawan-kawan, telefon. Dengar nada elok-elok. Kadang-kadang mesej ni tak ada nada dia jadi menipu. Lagu tu lah tu jaga hubungan kita akhir zaman ni. Baik. Maka bila dia buat lagu tu, maka on the spot dia buat lagu tu, Syekh Ahmad Qurani tak biar. Rotan terus. Dalam terjemah Sultan Muhammad Al-Fatih cerita itu pertama kali dia dirotan oleh orang luar. Rotan terus. Hanya aku takut, aku peduli apa anak siapa pun. Ni ulama dulu tuan-tuan. Tak dapat lah ni. Tak tahulah kot tempat lain ada. Tapi tak dapat dah. Ulama dulu tuan-tuan. Dia tak peduli anak siapa. Dulu Imam Abu Daud, pengarang Sunan Abu Daud kan, Imam hadis, dijemput oleh gubernur untuk pergi mengajar. 3 permintaan. 1 pergi mengajar di Basrah. Boleh tak? Dia kata boleh. Yang kedua, pegawai yang mai tu, esko kerajaan negeri tu mai kata gubernur suruh imam mengajar di Basrah. Boleh tak? Kena pindah. Dia kata boleh. Pasal apa? Pasal Basrah nak bagi lagu surau tuan-tuan lah. Kita nak buat rebranding, kita nak bagi ramai, jadi nak minta Imam Abu Daud mai. Boleh? Dia pergi. Basrah masa tu baru nak bangkit balik. Lepas kena serang. Boleh dia kata. Yang kedua, saya nak minta izin anak saya nak pergi hantar mengaji dengan Tok Guru, boleh ke? Imam Abu Daud kata, boleh. Boleh. Yang ketiga apa permintaan? Ni khalifah, dia suruh gubernur, dia minta Tok Guru pergi ajar anak dia di rumah. Dia kata, yang tu tak boleh. Dia kata, yang tu tak boleh. Takkan tak boleh anak menteri besar? Tak boleh. Awak anak dia, aku tak kira menteri besar ke, besar terang menangat dia. Dia nak ilmu, dia main kat aku. Bukan aku nak pergi kat dia. Sebab ilmu sifat dia bukan pi, ilmu sifat dia kena main. Imam Abu Daud pun sama, Imam Malik pun sama. Tegas dalam bab ilmu. Ulama dulu, aku tak peduli yang anak siapa. Maka Syekh Ahmad Al-Qurani rotan tu. Pendidikan peringkat muda, peringkat akhlak, peringkat moral, siapa bentuk dia? Syekh Ahmad Al-Qurani. Dan juga Syekh Ahmad Qurani juga mahir ilmu Quran. Sebab tu kita anak-anak kecil, Quran jangan tinggal. Bagi selesai buatlah. Sebelum habis kolam rendah tu mau khatam tu mau selesai dah. Mau selesai dah. Sultan Muhammad Al-Fatih khatam Quran, maksudnya khatam hafalan Quran umur 8 tahun. Selesai dah hafaz Quran. Anak-anak kita lagu tu tuan-tuan Quran bagi selesai bang. Tapi jangan selesai tu katuk. Selesai dulu hak wajib yang utama ni, sekali khatam dulu kemudian sambung lah. Kita tuan-tuan masing-masing ada telefon lah ni. WhatsApp kita ada. Kita buka oleh WhatsApp kita tengok last scene bila. Bila lah kita tengok kan, dia boleh tengok. Cuba bandingkan last scene dalam WhatsApp kita dengan last scene Quran kita. Hak mana lagi lah?
saya berani sebut pasal saya buat, alhamdulillah lah. Kata ustaz buat, saya buat. Sikit pun tak apa tuan-tuan, kena buat. Maksudnya last scene kita tengok telefon dengan law tak ada channel kan, law lagi lah telefon. Tapi last scene telefon dengan last scene Quran, hak mana lagi lama? Tentulah telefon lagi sah, tapi jauh tak beza dia. Quran last scene tengok bila? 3 tahun lepas. Tengok tuan-tuan. Quran untuk telefon lah tengok bila? Seminit tadi. Jauh habis dah. Buka internet, kita ada bookmark ataupun kita ada history. Yang lah kita buka apa? YouTube tuan-tuan. YouTube ni kita buka apa rajin. Lepas tu kita buka balik, apa yang keluar di wall kita tu adalah apa yang rajin kita buka lah. Apa yang rajin kita buka, dia akan suggest kat kita lah. Dia tahu karakter kita macam mana, dia akan buka lah saya apa dia. Takut kat contoh tuan saya pelik-pelik pula lagi. Ni dia. Evolusi KL Drift. Tempoh keluar ni. Ustaz Afifi Don, Arwah Bali. Ni apa dia ni? Apa nama? Muka saya apa dah? Yang lagu ni lah saya ni. Okey, ni. Betul, speaking Mandarin. Ini ni ni apa nama ni? Expander. Tengok ni dia keluar. Kereta. Apa yang kita rajin tengok, hak tu dia keluar, kan? Maknanya kita rajin tengok apa dia keluar. Dan kita rajin tengok. No? Quran pun begitulah tuan-tuan. Kita kena buka rajin tengok satu. Tak boleh satu muka satu ayat jadi ya. Tapi jangan putus dia. Biar saya kata dalam YouTube ni ada yang benda lah kita tengok dan kita ada bookmark. Maksudnya penentu dah lah kat mana. Quran pun tuan-tuan biar bila kita ever ready. Sambil sembang boleh kata hang Quran muka surah apa dah lah ataupun tak surah apa dah lah. Aku An-Nisa. Jadi maksudnya kita ada ni hang baca apa dah lah. Tak ada. Di rumah kita Quran kita tak ada penunjuk kita duduk di mana. Yang tu tak syok lah tuan-tuan. Tak ada, balik buat. Bagi mula buang. Tak banyak tak apa. Janji kita ada penunjuk tu di mana. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita dalam perjalanan duk habis Quran ni. Kita tak tahu nak mati bila kan. Kita mati dalam keadaan penunjuk kita tak habis lagi. Dalam perjalanan nak habis Quran. Mudah-mudahan kita mati atas jalan-jalan Allah. Kita buat. Saya Allah patah balik Al-Imran dah. Duk sambung-sambung. Tak banyak orang dah kadang-kadang tak dan sehari setengah muka pun kadang-kadang kerja kalau kan. Tapi bagi biar kita berhenti. Okey, aku surah apa? Sambil sembang boleh sembang. Hang lah aku lah An-Nisa. Aku lah Waqiah. Biar kita jadi perbualan kita ni sama-sama orang surau ni. Jadi perbualan kita. Masing-masing di rumah balik cek penunjuk dia lah kat mana. Dan pastikan penunjuk tu bergerak. Tak laju lambat pun tak apa, janji ada penunjuk. Jangan Quran ada saja. Penunjuk tak ada, apa tak ada. Tak ada. Kalau buka Quran pun bahasa Yasin ya. Tapi tak ada satu perjalanan dia sendiri duk ngulang satu muka surat, tak ada. Buat tuan-tuan. Buat. Pastikan kita buat. Baik. Boleh lagi nak? Maka habis mengaji dengan Syekh Ahmad Al-Qurani, dia pergi sambung dengan Syekh Aq Syamsuddin Al-Wali. Ini tok guru dia yang kata sekolah menengah ni, yang kata murabbi dia. Syekh Syamsuddin Al-Wali inilah yang duk hari-hari duk taruh otak dia ni, duk bagi tahu hanglah Al-Fatih yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanglah. Nabi sebut la tuftahannal Qastantaniyah, akan dibuka Konstantinopel. Wala ni'mal amiruha. Sebaik-baik raja adalah raja yang buka Konstantinopel tu. Wala ni'mal jaish zalikal jaish, sebaik-baik tentera ialah tentera yang terlibat dalam pembukaan kota itu. La tuftahanna. Tuan-tuan, kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris, dia adalah future tense, iaitu akan dibuka. Tapi kalau sirah bahasa Arab, sepatutnya akan dibuka, Nabi kena sebut satuftaha akan dibuka. Sin akan dibuka. Tetapi Nabi guna kaedah la tuftahanna. Ada syaddah nun dan ada lam dekat depan sebagai taukid, sebagai penguat. Kaedah bahasa Arab kata apa? Penguat ni bermaksud sungguh-sungguh. Bukan Nabi main kata ya. Bukan angan-angan dia. Bukan sekadar habaq nanti kita akan menang. Tak. Memang confirm. Jadi terjemahan yang betulnya adalah sungguh memang satu hari nanti Konstantinopel benar-benar akan dibuka. Itu latuf tahanna. Ada tekanan, ada taukid kat situ. Maksudnya Nabi bukan kata saja, memang nanti akan ada orang buka. Dan orang yang buka kota itu sebaik-baik raja. Dan tentera itu sebaik-baik tentera. Ni kita nak kenal tentera dengan orang tu. Saya pergi terus sampai situ no. Kita nak pergi terus.
Nanti tuan-tuan tuan-tuan cari lagi lah yang lebih panjang story dia. Ni saya main malam ni saya nak cerita sikit peribadi dia, sikit pasal hadis, dan ini juga pasal proses nak buka Constantinople ni, pasal tajuk kita kan strategi dia kan. Maka tuan-tuan kita balik yang tadi balik. Bila dia naik jadi khalifah, orang Kristian seronok. Depa sangka lepas ni boleh taruh orang Islam kaum-kaum yang boleh perendah orang Islam, tetapi depa silap. Depa pandang rendah kepada Islam. Depa pandang rendah kepada Islam. Akhirnya depa kena. Dulu begitu juga zaman perang salib. Zaman perang salib begitulah, depa pandang rendah kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni tuan-tuan, asal dia lembut. Ni sejarah dah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tu dia lembut. Asalnya nama dia Yusuf. Jadi bila orang Syiah pakai undi dia, duk sangka dengan dia lembut orang boleh atok dia. Tapi bila dia naik jadi gubernur, dia tukar jadi keras. Dia tukar jadi cekang tu. Jadi warrior tu. Allah boleh ubah orang tuan-tuan. Allah boleh ubah orang. Daripada lembut jadi keras, jadi pahlawan, jadi panglima yang dia dendangkan sampai hari ni. Maka Al-Fatih bila dia naik jadi khalifah umur 19 tahun, orang Kristian pakai dia bersorak rendahkan dia. Tak apa, dia bagi tahu misi yang pertama dia nak tawan Constantinople. Pasal apa? Pasal tok guru dia duk habaq kata lama dah. Hanglah orang tu, hanglah orang tu, hanglah orang tu. Maknanya apa? Setiap guru dan setiap mak pak kena ada satu benda ni, iaitu apa? Visi kepada anak dia. Dia nak anak dia jadi apa? One day dia nak anak dia jadi apa? Bukan dia menentukan cita-cita anak dia dah, tapi aku nak kurang-kurang anak aku nanti ni dia jadi tok guru besar. Aku nak kurang-kurang anak aku nanti ni dia boleh ubah kampung ni. Itu masuk visi. Misi, visi cara nak capai dia. Itu. Sultan Murad memang install dah benda tu dalam jiwa Al-Fatih daripada kecil. Pasal tu dia hantar tok-tok guru dia parti semua. Kita pun ada anak-anak kecil ni, walaupun dia 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, kita sebut tak apa, dia akan lekat. Walaupun dia tak ingat, dia akan melekat. Dia akan melekat. Kita kena ada dah, termasuk tok guru sendiri. Tok guru tu sendiri, bahkan Syekh Samsuddin Al-Wali siap mangkit tahajud, doa by name, sebut nama Al-Fatih dalam sembahyang tahajud dia. Dalam doa lah. Doa, ada tak cikgu-cikgu, tok guru yang sebut nama anak murid in particular ni, by individually? Tak tahulah kalau ada. Sebut satu-satu nama. Pasal sayangnya tu beza guru mudarris dengan murabbi. Murabbi ni dia nak bawa anak murid dia kepada Rabb, kepada Tuhan. Dia bukan ajak saja, dia duduk sekali, dia didik, dia sayang, dia doa. Ni Syekh Samsuddin Al-Wali. Dia doa dan dia sentiasa peringatkan misi kepada Al-Fatih. Sebut dalam kitab syirah Dr. Muhammad Syalbi, dia Ahmad Salabi ni dia sebut dalam kitab syirah lah. Lupa nama ni. Dia Syekh Samsuddin bawa Al-Fatih masa remaja naik ke bukit, tengok Constantinople, tengok Hagia Sophia tu. Masa tu gereja lah. Maka Syekh Samsuddin Al-Wali tanya Al-Fatih, wahai Muhammad, tu benda apa tu sana tu? Apa jawapan Al-Fatih? Itulah tempat yang akan saya tukar jadi masjid, dia kata. Maknanya dia dah install dalam jiwa dia dah. Jadi kita naik kereta dengan anak petang-petang, tengok kereta mahal lalu, kan, tanya anak dia, abang tu kereta apa tu? Anak dia tak, kereta tu lah yang akan cek bawa nanti ayah. Maksud saya macam tu. Dia maksud dia dah install lah siap-siap ke anak dia ni. Tapi kita tuan-tuan maaf sebut, anak kita mengaji dapat teruk sikit, kita naik kereta tepi jalan, tengok orang kutip sampah, kita kata apa? Hang tak mengaji dia elok, esok jadi lagu tu, tunjuk orang kutip sampah. Sebab kita ni kemas sangat. Dia tak? Kalau kita tak pernah buat, kita mesti dengar ada orang buat lagu tu. Hang tak mengaji dia elok, esok jadi lagu tu. Maka anak kita ni akan tanam dalam kepala dia, hak kutip sampah ni teruk. Kalau ditakdirkan dia kutip sampah, dia akan rasa apa? Dia akan rasa teruk. Lepas tu dia akan jadi rasa dihina oleh masyarakat lah. Tapi beza dengan pendidikan orang negara maju. Bila anak dia buat balik keputusan yang tak elok, rendah, dia akan tanya anak dia, abang, hang buat ni the best tak? Hang pulun yang terbaik tak? Pulun. Tapi dapat gagal ke ayah? Tak apa. Yang penting ayah nak dengar, hang buat yang terbaik dah. Tapi kalau cek kutip sampah macam mana? Ayah, tak apa. Kalau hang kutip sampah, hang akan jadi kutip sampah yang terbaik. Sebab tu negara mereka tak ada sampah.
Maknanya dalam kepala dia, aku kerja apa pun, ini bukan hukuman untuk aku. Ini memang profession aku akan buat dengan penuh passion, aku akan buat betul-betul. Tu pendidikan di sana, dia belah Finland apa semua tu, lagu tu dia didik anak dia apa. Nah. Lagu tu cara dia. Maka installkan VC. VC tu kena ada, mak pak kena ada VC. Apa nama ni, cikgu-cikgu, tutor guru kena ada VC kepada anak murid dia dah. Dia install siap-siap. Imam Abu Hanifah, dia ada anak murid dia 2 orang. Qadhi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Begitulah dia install siap-siap. Imam Malik anak murid dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia Imam Ahmad. Imam Ahmad anak murid dia Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam tu lah. Apa imam-imam 6 sekutub sitah tu. Semua anak murid Imam Ahmad. Dia maksudnya dia ada visi benda tu. Imam Abu Hanifah satu ketika tengok Qadhi Abu Yusuf anak murid dia sakit. Dia doa kepada Allah, ya Allah, anak muridku ni aku target nak ganti aku nanti. Dia sebut. Mudah-mudahan Allah pelihara dia. Sakit tu sakit nak mati dah tuan-tuan. Tapi takdir Allah berkat doa Imam Abu Hanifah, elok balik Qadhi Abu Yusuf. Tok guru dia ada visi benda tu kat anak-anak murid dia. Maka Syekh Samsudin sentiasa duduk beritahu benda tu kat Sultan Al-Fatih. Selalu bawa motivasi, tunjuk motivasi. Tu benda apa tu? Tu tempat tu yang cik nak tukar jadi masjid ni. Tu apa tu? Tembok tu yang cik nak palai buang nanti ni. Tu apa tu? Batang salib tu yang cik nak patah buang. Macam tu. Dia bagi psikologi begitu. Sampai bila Al-Fatih naik, benda pertama yang dia nak buat, dia nak serang Konstantinopel. Konstantinopel tuan-tuan, saya sebut tadi dibina tahun 300 Masihi. Dia cuma relai tahun 1453. 1453. Betul? Kan? 1453. 1200 tahun tembok tu tak pernah runtuh. Dan serangan terhadap tembok tu kecil dan besar, makan dekat 70 kali pun kena serang. Yang besar ni tuan-tuan daripada zaman apa nama ni Muawiyah. Jadi khalifah Umayyah, dia hantar anak dia Yazid bin Muawiyah pi serang. Serangan yang besar-besaran ni pi. Yang ikut pi perang masa tu nama dia apa? Nama dia Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Umur dah 80 tahun dah masa tu. Umur dia 80 tahun dah. Dijumpa dengan Yazid, anak Muawiyah, dia kata pak cik nak ikut pi perang, pi serang Konstantinopel ni. Yazid kata pak cik 80 dah. Tak apa aku nak pi juga. Pasal apa dia nak pi juga? Pasal dengar janji Nabi tu. Kalau kota tu terbuka, raja tu sebaik-baik raja, tentera tu sebaik-baik tentera. Dia nak jadi sebahagian daripada itu. Tapi dia meninggal, dan sebelum dia meninggal, dia riwayat kata dia meninggal atas kapal. On the way nak pi. Sebelum dia meninggal, dia pesan kepada anak-anak muda tentera ni, simpan jenazah dia berdekatan dengan pintu gerbang, pintu tembok Konstantinopel. Dia nak dengar tapak kaki raja tu nanti. Lepas tu bersilih gantilah raja datang serang, tak makan cekak tuan-tuan. Musalmah bin Malik, Harun Ar-Rashid, berapa banyak khalifah pergi serang bin Yazid. Sultan Murad kedua sendiri 2 kali pergi serang, tak makan cekak, tak loot kota Konstantinopel tuan-tuan. Nak loot lagu mana? Kota dia 3 tingkat, 18 meter tinggi. Tingkat yang pertama kolam, dalam berapa meter? 8 meter pada dalam, lebar berapa meter pula. Tingkat pertama, tingkat 2 pemanah, tingkat ketiga pekerja macam-macam saya tak apa, tapi tebal tinggi, tak loot lah. Kalau lepas hak pertama pun nak hadap hak kedua, dia tembok 3 tingkat, dia buat lagu tangga. Masing-masing tebal, masing-masing lebar. Tak makan cekak kan. Sultan bin Yazid Tok Wan kepada Sultan Muhammad serang, tak jadi apa. Padahal warrior dah tu. Sultan Murad kedua, ayah dia serang, tak jadi apa. Harun Ar-Rashid sebelumnya zaman Abbasiyah serang, tak boleh kok. Rupanya orang yang akan membuka itu, ini dia, Muhammad Al-Fatih ni. Jadi misi pertama dia kata aku nak bebaskan kota ni. Tapi sebenarnya mula-mula dia naik, minta maaf sebut orang, mula-mula dia naik, dia rombak kabinet dulu. Dia rombak kabinet dulu. Apa nama ni, menteri-menteri yang tua ni, yang lama nampak dia ni, dia tak buang, tapi dia bagi jadi, maaf sebut tuan-tuan, kedutaan. Pergi duduk jauh-jauh sikit, jangan duduk sekali. Tak tahulah, bagi saya pun jadi setuju dengan benda tu. Pasal bila hampa duduk sekali, hampa dah lama dalam kerajaan, pengaruh apa besar, banyak dah. So hampa boleh buat macam-macam. Okay? Jadi dia tak buang, tapi hampa pergi duduk jauh-jauh. Dia tinggal seorang Halil Pasha. Ishaq Pasha semua dia hantar pergi jauh-jauh. Dia ambil yang muda, Zaganos Pasha. Dia ambil yang muda duduk dengan dia, bergabung dengan Halil Pasha ni.
No, duduk sekali. Baik. Maka tuan-tuan, apa nama ni, dia bentangkan kepada para menteri dia, saya nak serang Konstantinopel. Maka menteri dia maksudnya rasa macam, hak warrior sebelum ni berapa orang punya raja serang tak lut, tiba-tiba umur 19 tahun ni nak serang. Tak apalah, ikutlah. Maka dia bawa semua parlimen ataupun dia punya menteri-menteri ni pergi melawat kawasan. Tengok Konstantinopel ni. Konstantinopel ni tuan, Istanbul lah sekarang. Kedudukan dia memang sangat strategik. Pasal apa? Dia yang menghadap laut 3 penjuru. Dia lagu tu segitiga. Jadi 3 penjuru menghadap laut. 3 penjuru menghadap laut. Itu special. Sebab tu strategik. Napoleon kata, kalau dunia ni satu negara, ibu negaranya tentulah Konstantinopel. Ibu negara tentulah Konstantinopel. Cantik. Contoh pergi Istanbul sekarang lah, saya tak pernah pergi. Daripada tengok orang duk pergi, lawa. Tempat dia lawa. Maka tuan-tuan, dia pergi tengok, maka dia kata, law ni lagu ni, dia kata, kenapa yang buat susah sangat nak serang, tak menang-menang, dia kata. Kalau aku pakai strategi ayah, Tok Wan aku dah sebelum-sebelumnya, kalau aku akan kalah juga. Pasal aku ulang skrip yang sama. Jadi aku kena ubah strategi macam lain. Maka dia perhati dia satu tembok, Honolulu Hisari kan, iaitu benteng Honolulu. Honolulu ni bahasa, tak tahu bahasa Turki kot. Tapi terjemahan dia Anatolia. Tembok belah Anatolia. Honolulu ni Anatolia lah. Dia kata tembok ni belah kita. Apa nama ni, Tok Wan dia buat. Tapi tembok ni ada sebelah lah. Jadi kalau bantuan daripada Rom Barat mai nak bantu Konstantinopel, boleh lah. Kita tak boleh halang. Pasal tembok duduk sebelah lah. Lagu ni, belah sini. Dia kata kita kena buat satu lagi tembok belah sini. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak saya nak bagi gambaran kat tuan-tuan ni? Sini Konstantinopel ujung ni. Saya bagi bahasa mudah ke tu. Tok Wan dia buat tembok kat sini, masa duk serang dulu. Tapi tak makan cekak sebab apa? Tembok ni tak ada. Minum sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjuk terus lah. Ni Konstantinopel. Konstantinopel sini. Tok Wan dia buat tembok kat sini. Abang nak bantu serang. Tapi tak menang juga pasal apa? Pasal ni Kristian Barat duk main tolong lalu kot ni. Jadi yang ni pun kena panah juga. Yang ni kena panah, yang ni tentera Islam duk ni kena kepung. Kalau. Jadi dia kata, aku nak buat satu lagi tembok. Di mana? Di belah sini. Di belah sini. Okey. Jadi tembok Anatolia, senang abang, belah Asia. Jadi dia nak buat tembok belah sini. Dia buat tembok nama tembok Rumeri. Rumeri ni sebenarnya main perkataan Rom. Belah tanah Rom. Bukan tanah dia, tanah orang. Bukan tanah orang pun. Konstantinopel, tembok dia lagu ni, pusing sampai ke sini, sampai ke sini. Okey. Tembok dia. Maksudnya tanah ni tanah kosong. Tapi belah Konstantinopel lah, tapi belah tanah kosong. Jadi dia buat. Bukan orang Konstantinopel punya, tapi belah depa. Dia tak beli, dia buat. Dia buat tembok Rumeri ni tuan-tuan. Raja Konstantinopel tengok, hantar surat dekat dia. Kata, hang ni budak hingusan mana ni? Duk main duk pacak apa piling buat dekat tanah aku. Kan? Dulu dia kata, Tok Wan hang nak buat tembok belah rumah hampa pun tanya aku dulu. Dia tengok tu kau ajak tak kau ajak. Tok Wan hang dulu nak buat tembok belah tanah hampa. Tapi main tanya aku dulu. Hang boleh main pacak simen apa konkrit dekat tanah aku, hang buat tak tahu lah. Kata lagu tu kat dia. Dia balas balik pun tuan-tuan. Dia kata tu Tok Wan aku. Ni aku bukan sama, dia kata. Ni bukan tanah hang. Tanah hang kat belakang tembok, hang menyorok belakang tembok. Ni tepi pantai, aku peduli apa? Dia buat, dia tak peduli. Dan tuan-tuan, dengan surat dia itu, Raja Konstantinopel ni jadi terkejut. Apa budak ni jadi pelik Dulu dia lembek. Maka Raja Konstantinopel hantar lagi surat. Peringatkan dia. Peringatkan dia macam-macam ni tentang perlunya kedamaian apa semua ni. Dengan biar jadi huru-hara kawasan kita ni. Hampa dah ada tempat hampa dah di Eden, di semua Anatolia semua ni, duduklah dia kacau kami buat apa kan. Duk habaq perlunya kedamaian. Maka Al-Fatih balas lagi, nak kedamaian senang. Lo tembok aku tak siap lagi ni. Tumpang tak siap lagi, hang surrender kat aku. Tak kena perang. Siap belanja. Tapi kalau hang kacau, siap tembok aku, hang boleh sakit.
Al-Fatih tak peduli. Umur 21 tahun masa tu. 21 tahun. Baru boleh daftar undi kan. Baru boleh daftar undi masa tu. Ya. Cengih. Dia lawan dengan raja berapa puluh tahun tu. Raja Empire Kristian yang sangat besar. Empire Constantinople ni. Dia tak peduli. Dan tuan-tuan, yang ajaibnya, Allah Ta'ala campakkan rasa gerun dalam hati musuh. Yang ni yang kita tak ada hari ni. Tu ya agak. Yang ni yang kita tak ada. Ya. Dalam hadis Nabi katakan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qasyatiha, kan. Orang akan mengkerumuni kamu seperti mana orang mengkerumuni talam-talam hidangan mereka, musuh-musuh kita lah. Ya. Wala yakhzifannallaha fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah akan cabut rasa gerun musuh terhadap kamu dalam hati mereka. Musuh tak jadi takut kat kita dah, kan. Dulu depa takut. Kita nak lawan dengan Amerika. Amerika kelang kapal senjata berlambak ni. Macam mana nak buat bagi Amerika kalah dengan kita? Senang ya tuan-tuan. Allah campak rasa takut dia kat mereka. Habis. Mereka nak start enjin jet pun tak berani. Dia jadi anxiety. Jadi takut. Boleh buat tak? Boleh buat. Asal kita usaha beda kita dulu, bantuan Allah pasti sampai. Lah kita jangan rasa rendah lah. Amerika jet dah ada 2,400. Malaysia jet ada 13. Lagu mana nak lawan ni? Tak apa tuan-tuan. Allah akan bantu asalkan kita usaha ke arah tu ya. Dengan curi aja ni jet. Jet apa? Enjin jet dengan curi ya. Buat elok-elok, Allah pasti tolong. Nah, pasti tolong. Yakin sebab apa? Perang terakhir kita menang. Takut orang. Nah, ini satu lagi visi ni. Bagaimana Sultan Murad bini dia Mak Al-Fatih sentiasa duk install visi kat anak dia, dan juga Syamsuddin Al-Wali duk install visi. Bagi tahu ke Al-Fatih jangan berhenti rasa hang tu lah yang Nabi sebut. Kita pun tuan-tuan jangan berhenti habaq ke anak kita, abang. Kalau support mati hang jumpa Dajjal hang lawan tu. Habaq tuan. Kalau hang tak dan habaq ke anak hang. Kena habaq. Kena habaq. Pasal apa? Visi. Nak sediakan anak-anak kita, orang nak kata mampu ni visi. Pasal apa? Mampu pula. Saya sandak dengan dalil. Nabi kata, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Hadis sahih. Siapa yang mati dalam keadaan dia tak pernah perang, ataupun tak ada musim perang, dia tak pernah terlintas nak perang, tak ada niat langsung, bukan perang, jihad, mata ala syu'batin min nifaq, dia mati atas salah satu jalan-jalan munafik. Lepas itu kita tak perang, jangan minta perang. Tapi kalau berlaku jihad, kita siap. Jadi aku nak turun, tak peduli. Kalau aku tak kuat nak tembak orang tembak aku, dia rugi satu peluru dah. Niat tuan-tuan. Saya nak perang ke mana, saya nak angkat peluru, nak angkat senapang pun tak larat, kan? Tak apa. Biar dia tembak saya, tak apa. Rugi dia satu peluru kat dia. Niat sampai tara tu. Niat sampai tara-tara tu. Nah, saya tak tahu, saya tak minjim, saya akan kena ni, saya pipis kena tembak. Tak apa, tembak habis. Dia rugi satu peluru dah. Niat sampai tara tu. Habaq kat anak. Kalau hang tak dan, habaq kat cucu. Dia tak dan, habaq kat cicit. Esok keluar daripada tu, turun Nabi Isa, mai Mahdi, hampa kena pi tau. Lagu tu lah Syekh Syamsuddin Al-Wali, lagu tu lah Sultan Murad bagi tahu kat Al-Fatih, hang nanti hang yang buka kota tu nah, yang Nabi kata tu hang nah, hang. Bagi tahu siap-siap. Kita pula beda zaman kita bagi tahu kat anak kita ni, nanti zaman hang pun dah jumpa ni. Tentera-tentera ni. Hang kena tolong nah, hang kena turun nah. Pasal Nabi kata kan, pi bangkok atas salji pun kena pi tolong. Pi. Bagi tahu kat anak kita. Visi tu. Lah kita ni tuan-tuan, manusia sekarang kuih lama kuih lembut, maaf sebut. Manusia sekarang kuih lama kuih lembut. Hero dulu siapa tuan-tuan? Zaman tuan-tuan siapa? Nordin Ahmad, Kajang, Pak Malau, Kajang Melipat. Nampak keras. No? Lepas tu zaman main sikit Iman Manan, silat. Lepas tu siapa? Awi. Kamu nak buku curang pasal nak? Awi kan. Nampak tak, nampak cengeng. Lah dia duduk main. Tak mau sebut nama orang tak baik mengatakan surau, tapi duduk main lembut, duduk main Korea, duduk main rambut sikat tepi laki perempuan kita tak kenal. Dia duduk bawa kita jadi lembut lah ni tuan-tuan. Kat jantan-jantan jadi kurang jantan, less jantans. Boleh saya kata tu. Dan benda tu berlaku kat negara Islam. Hak jantan dia jadi tak ada. Sedangkan dulu ni nak cari orang lembut susah. Saya bukan salahkan orang lembut, minta maaf orang lembut. Kalau dia sekadar lembut tak apa lah. Tapi jangan nak jadi patah lah. Sekadar dia orang kata sopan santun tak apa lagi. Tapi macam abang kata, Allah ni jadi lagu tu lah. Dulu orang nak tengok jantan, nak jadi hero, kena muka dia berminyak sikit, kan? Nampak lagu jarawat sikit, oh ni mak semak. Lah hero kena lincin.
Rambut kena lurus kat tepi pula. Turun tutup mata sebelah pula. Hero apa lagi tu? Ini semua apa nama ni, bagi saya ini adalah agenda pelembutan lelaki-lelaki negara Islam. Saya yakin yang tu. Jangan bagi anak kita terjebak. Tu bagi minat lah dengan negara Korea apa semua tu, bagi dia minat jantan sikit. Tak mau, bahaya tuan-tuan. Perempuan pun jadi minat kat lelaki-lelaki lagu tu dah ni. Hero bagi mereka kena pakai baju pink, seluar pink. Hero bukan lagu tu. Kan? Allahu Akbar. Keselik juga orang pasal sebut biar tak orang sebut di tempat lain. Baik. Ada lagi 5 minit boleh kan tuan? Tuan-tuan macam marah kat saya ni. Boleh tak tuan? Boleh tak? Baik. Dia bila dah cakap dia hilang lah. Tadi dia mula-mula dia berasa lagu kerusi nak jatuh kan, berasa lagu pening. Dah cakap dah tak apa, alhamdulillah. Baik, saya sambung. Maka dia kata kepada Raja Konstantinopel, aku tak peduli, aku buat juga. Maka dia buat tembok dia. Saya ringkas lagi ni. Saya ringkas lagi. Itu persediaan sebelum dia buat tembok. Kemudian Sultan Al-Fatih ni tuan-tuan, tadi saya ringkas tadi, dia belajar semua jenis ilmu. Dia mahir 8 bahasa. Dan tok guru dia Aq Syamsuddin ni disebut sebagai polimas. Polimas ni bermaksud apa? Dia mahir semua bidang. Macam tok guru pondok. Nahu boleh, sarah boleh, hadis boleh, akidah boleh, semua boleh kan? Macam tu. Tapi Syekh Aq Syamsuddin dia mahir semua bidang, bermaksud bidang agama boleh, matematik boleh, fizik boleh, bahasa boleh. Itu Aq Syamsuddin Al-Wali. Maka Al-Fatih mahir semua bidang. Saya akan buktikan lagi dalam sirah kenapa kata dia mahir. Maka tuan-tuan dia plan. Secara nak serang, dia susun strategi peringkat awal. Ditubuhkan unit nama Yenisri. Yenisri ni, Yeni baru, Seri askar baru. Unit yang menempatkan 700 orang. Senang amat komando lah. Askar dah ramai dah, tapi dia kumpulkan elit yang kecil. Yang elit ni tuan-tuan, dia fokus betul-betul tahajud, hafal Quran, akhlak elok, dia jaga betul-betul. Kenapa dia pilih tahajud? Pasal hadis Nabi. Nabi kata syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Orang yang qiyamul lail ni dia mulia dan kekuatan dia tak perlu bergantung dekat orang. Dia kuat physically and mentally. Orang yang tahajud ni, orang yang qiyamul lail ni. Tak mampu qiyamul lail, mai subuh jemaah. Pasal dia kira fizikal dia kuat dan isyak jemaah. Baik. Tuan-tuan, unit ni. Unit ini. Dan mak pak zaman tu di Turki Uthmaniyah ni, kalau anak depa tak dapat masuk unit tu, mak pak tu malu. Bila masuk jadi bangga. Seronok bila dipanggil ada masuk tu dia jadi bangga. Baik. Seringkah lagi dia kumpul semua tentera api ni, bawa 70, bukan 70 lebih kapal sebenarnya. Pi serang. Saya ringkas ni. Bulan April pi serang. Sebelum April dia pi serang. Pi serang memang tak makan cekok lah. Tak makan cekok. Serang tak jadi apa. Bukan senang tuan-tuan. Dia tak? Bukan senang. Maka masa tu dia fikir, semua cara dia dah buat dah, tapi tak loot juga walaupun tembok depan ni. Yalah tuan-tuan, tembok 1300 tahun. Raja yang lagi besar Harun Ar-Rashid, Bayazid, Murad kedua, sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, semua tu warrior belaka, tak makan lekak, tak loot. Yang Harun Ar-Rashid, yang Sultan Muhammad baru setahun dua ni, macam mana? Semua cara dia buat dah, tak loot juga. Maka tentera dia tanya, wahai tuanku, lagu mana ni? Maka dia kata apa? Aku dah guna semua cara dah, tapi tak makan cekok je. Tak loot juga tembok ni. Maka apa kita nak buat? Tentera dia tanya. Dia jawab apa tuan-tuan? Tawakal lah dia. Aku dah buat dah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Aku dah buat dah. Tawakal. Allah pasti tolong punya. Tentera tu nak tolong macam mana ni? Tunggu kita nak tak apa, tunggu dia. Tunggu. Lah ni fasa apa? Fasa tunggu dia. Kita dah ketiak dah. Tak boleh juga. Kita niat baik. Niat kita bukan nak letak nama kita. Niat kita nak bagi hadis Nabi tu betul. Tak mau kelak orang kata Nabi yang cakap kosong. Tak, itu niat dia tuan-tuan. Niat Sultan Al-Fatih kenapa dia berjaya? Itu niat dia. Dia bukan nak letak nama dia. Dia nak bagi satu hari nanti orang tak kata Nabi cakap, tak ada orang sambut. Dia tak mau. Itu niat dia. Pasal tu Allah bantu dia. Niat dia baik, usaha-usaha dah. Tak loot juga tembok tu. Akhirnya bila tentera tanya, dia kata apa? Kita tunggu. Tunggu tawakal. Allah pasti tolong. Yakin dengan Allah tuan-tuan. Allah pasti tolong. Pasti. Allah tak pernah biar kita susah tuan-tuan. Kita pernah dah lapar? Pernah. Allah biar tak? Dah.
Mati ya kita? Tak mati. Kita pernah nak susah tuan-tuan? Kita rasa macam, biar aku ni, mampu ya aku. Bahasa orang utara kan. Kita pernah kata begitu? Mampu ya aku kali ni, nanya aku, mampu ya. Mampu ya? Tak mampu ya. Elok lah ni. Pelan-pelan Allah tolong kita bawa keluar. Kita tak perasan pun. Tu Allah tuan. Lembut. Tolong kita bawa keluar. Lalu kita duduk solong balik. Pernah kita dalam keadaan kita rasa macam serabut, tak boleh keluar kan? Mampu ya orang kat cari aku ni apa. Allah elok eh. Buat tuan. Bagaimana Allah keluarkan kita daripada masalah kita? Elok ya. Tu Allah tuan. Janji pinjam lagi boleh? Pinjam lagi sikit. Baik. Apa nama pasal tak habis pasal nak pergi serang tu. Saya mungkin tak pergi sampai menang, saya nak pergi pasal proses strategi tu. Okey, jadi plan dia. Yang kedua, dia kata tawakal. Betul tuan-tuan janji Allah, seorang lelaki Hongaria, orang Kristian, nama dia Orban. Dia ni pakar senjata. Dia pergi jumpa dengan Raja Constantinople, dia buka dia punya proposal, dia kata ni dia tuanku, saya ada plan nak bawa senjata ni, bagus ni tuanku. Nak berlawan dengan orang Islam ni kira bagus ya. Ni tuanku nak beli tak? Tuanku nak beli projek ni, tuanku bayar sikit saya buat. Kristian masa tu gah pada nama, duit tak ada. Ya. Maka orang Kristian kata, bagus. Tapi kita belanjawan kena potong. Pasal banyak keluar ke duit SP bawah ni, jadi tunggu saat kata. Tapi tak eloknya perangai orang musuh Islam ni tuan-tuan. Dan saya rasa perangai ni sama sampai hari ni depa buat. Perangai apa? Kalau depa tak dapat, orang lain jangan dapat. Ni perangai ni pun tak elok ni tuan. Kalau aku tak dapat, orang lain jangan dapat. Kalau dia tak mampu nak hire sesuatu teknologi canggih, dia akan pastikan orang lain tak ada. Tuan-tuan perasan tak? Dekat tanah Melayu Nusantara apa semua ni banyak herba-herba, tak boleh sebut nama, saya sensitif. Herba-herba yang bagus di sudut medical. Tapi sebab mereka tak ada benda tu jadi haram. Benda tu jadi nampak illegal. Dan kita pun akor dengan benda tu. Sedangkan telah terbukti dalam kajian-kajian universiti semua ni benda tu bagus, herba-herba kita ni. Tapi kita sendiri pun mengaku benda tu jadi haram. Ni kalau saya hasut ni, tak apa. Tuan-tuan pun faham lah. Banyak, bukan satu dua, banyak kan. Pasal apa mereka promote haram? Pasal mereka supply kat kita drug. Ubat pun drug juga. Bukan saya kata ubat, saya pun pakai ubat lah. Cuma saya nak kata, kenapa hampa iktiraf yang ni hampa tak iktiraf? Yang alami ni. Tu point saya, bukan saya nak kata ini tak bagus. Jangan salah faham, orang miskut pula ni. Bagus tapi kenapa yang ni? Kita tutup pintu-pintu kajian. Padahal universiti ni bakal dah buat dah. Betul anak-anak muda kita pergi ambil benda tu pula cara salah, nampak tak elok. Sedangkan kalau di-apply betul-betul, benda tu jadi bagus. Itu perangai mereka. Macam kalau mereka tak ada, orang lain jangan ada. Orang lain jangan ada. Jadi tuan-tuan, bila mereka tak mampu nak bayar Orban ni, mereka kata kat dia, kami nak bayar kat hang ni, kami nak ambil hang, tapi hang jangan pergi mana-mana, hang hutang ni kan. Nanti nak cari payah. Bukan ada telefon kan. Hang duduk dalam kota ni kan. Duduk dalam Constantinople jangan keluar. Kami akan cari hang. Tuan-tuan, Orban tunggu setahun. Kristian tak peduli ke dia. Lepas 2 kali buat kerja mereka. Go foya-foya, macam habis duit macam-macam ni. Dia ni meniaga orang bisnes tuan-tuan. Tanyalah orang bisnes ni. Mana boleh orang 2 kali? Aku nak meniaga, hang tak mau aku nak keluar. Tapi hang saja dah kali aku pasal apa? Dia geram lah. Dia geram. Tuanku macam mana ni? Tak apa, kami nak tunggu sah. Padahal tujuan Kristian, dia tak mau bagi Orban ni keluar pergi kat orang lain. Dia nak bayar, dia tak ada duit. Tunggu tak apa, tunggu. Panggil dia tu. Dia dah taram dah. Masa itulah dia dapat keluar daripada Constantinople, dia jumpa dengan Al-Fatih. Nampak? Itu yang Allah hadirkan bantuan. Dia jumpa dengan Al-Fatih. Pegawai-pegawai dia terang pasal Al-Fatih, satu lagi saya sebut, dia ada spy, dia banyak spy. Spy berkata, ni lah pakar senjata tuanku. Yang bijaknya Al-Fatih ni, saya kata dia bijak fizik ni. Dia ada lakaran dia dah. Dia kata boleh dah. Hang ni nama apa? Dia kata saya Orban, saya Kristian, tapi saya tak peduli agama-agama ni, saya kira nak meniaga lah. Belah mana banyak saya buat lah. Ya. Maka Al-Fatih kata hang boleh tak buat satu senjata ni? Aku nak macam ni. Dia muncul dia macam ni, panjang dia macam ni. Dia punya lilitan dia agak lebih kurang begini. Hang boleh buat tak? Orban ni terkejut. Cerdik kerja ni. Dia cerita di sudut sains ni. Adalah tuan-tuan nak abang tak erti berat, darat force, darat apa ni, dia kira gitu. Maka Orban ni pun ambil nota dia kira balik, dia kata, lagu ni banyak besar. Orban jadi cuak. Dia tanya dekat Al-Fatih,
Di tuanku buat cadangan ni, cara ni saya duk kira-kira tengok. Tuanku ni bukan nak buat biasa-biasa ni. Tuanku nak serang Konstantinopel ni cara ni. Ha, terdik lah tuan. Dia boleh baca dah. Dia Kristian. Kalau masa tu Al-Fatih tak tahu lagi yang Urban ni tak kisah agama. Al-Fatih tahu kata dia Kristian. Maka Al-Fatih tak awaknya. Kalau betul awaknya, berani. Al-Fatih tak. Kalau betul awaknya. Maka Urban kata, kalau betul cantik ya. Terkejut Al-Fatih. Hang bukan Kristian ke? Aku tak beli dah lah, aku bisnes. Depa taruh saya setahun tunggu. Biar saya projek tak ada, job tak ada. Depa taruh saya setahun. Rugi habis bisnes saya. Lah kata aku nak bom, saya nak buat lagi dahsyat. Saya nak modify. Tuan-tuan, masuk kepala tu bergabunglah Kristian ini dengan Islam ini, buat senjata tu yang keluar senjata punya panjang kali tembak lebih 1.5 kilo. Johor tuan. Johor 1.5 kilo. Kan? Besar. Saya tak tengok di internet dah. Meriam tu orang buat balik. Besar meriam tu. Ya. Tembak lah. Ni Allah janji tak tepati saya ni no. Tapi nak berhenti tak puas pasal sekarang jalan ni. Sebab saya laju lagi. Tuan-tuan, tembak perang. Ni perang bulan April. Tembak tak makan cekak juga kalah kau tuan-tuan. Nah, mati juga ramai. Lepas tu lah mai Halil Pasha. Tok guru apa menteri tua ni. Dia kata lah ni tuan guru kita balik lah. Kita balik lah tuan guru. Mati ramai ni. Dia kata Tuhan pun tak suruh meta-tera ni lah. Kita ada warning daripada dah terasa dah ni, dah relay dah ni, tembok depan ni cuma tak berlubang lagi lah. Cukup aku dia dapat pengajaran lah. Maka Al-Fatih kata, aku bukan main nak bagi pengajaran kat dia. Aku main nak membenarkan hadis Nabi aku. Halil Pasha ni dia menteri tua, dia baik. Dia fikir ni ramai tentera mati tunggu. Mati pi pasal dia mati duduk syurga dah. Islam kalau masuk perang tak mati. Dia menang, dia dapat kerajaan. Dia kalah, dia dapat syurga. Dia nak rugi apa? Al-Fatih dia melihat di sudut itu. Tapi Halil Pasha dia melihat dari sudut kemanusiaan. Si anak-anak yatim, anak-anak daripada rumah apa. Tapi Al-Fatih ni dia tegah, dia berani. Dia tak. Tapi ni macam mana ni tuanku lagi? Tak. Maksud dia apa tuan? Al-Fatih dia tak pentingkan apa? Politics. Dalam politics dia ada populis, dia ada dasar populis. Dia buat satu-satu benda yang orang suka. Walaupun benda tu tak elok tapi orang suka dia buat. Betul tak? Tuan. Al-Fatih dia tak peduli. Dia penting prinsip. Maka dia panggil semua tentera mai, dia kata siapa nak balik tanya? Siapa tak mengaku? Saya ringkas cerita, dia pun serang lagi lah. Lepas tu dia berlaku perpindahan kapal. Dia berpindah 72 kapal tu cross bukit ni. Satu malam ni. Kapal naik bukit. Kapal tolak naik bukit. Turun pergi balik belah sana. 72 kapal. Berapa lama? Satu malam ni. Bila orang Kristian Konstantinopel mengkit bagi tengok di balik tembok kapal tak ada dah. Tengok tembok belah sini tu dia. Kapal duduk belah sini. Dia pun tengok kapal duduk belah sini, dia pun kata apa? Okey, mulai saat ni Konstantinopel dah kalah. Kapal pun dia berkali rabat bukit tuan-tuan. Nak lawan ke mana apa ni? Masa cerita kapal tu sebenarnya, mereka duduk serang. Tembok ni kuat, tak boleh lawan lah. Tembok ni less lah macam pagang sekolah lah, depan tebal, tepi ni kurang sikit kan. Jadi mereka nak pergi ke sini tak boleh, pasal ada rantai. Contoh dia ada rantai, jadi tak ada jalan lain lah. Kena rabat kot darat lah. Maka Al-Fatih kita kata rabat kot darat. Tentera kata, tuanku darat kot. Tak apa darat. Tuanku tahu tak yang kapal tak boleh jalan dekat darat? Tahu. Habis tu, kita try lah. Tu. Pemimpin ni memang sifat dia macam tu. Dia memang sifat dia lagu tu. Dia buat keputusan. Dia bukan kena duk kalut. Tak. Dia kena buat keputusan. Dia kena hati kering orang kata. Tentera tanya tu, tuanku. Bukan darat saja, bukit tu. Apa kita try lah kata. Tu, Al-Fatih. Dan kalimat yang kata never say no tu until you try, kalimat itu sebenarnya kalimat asal Al-Fatih yang orang putih duk pakai. Jangan sebut tidak selagi kamu tak cuba. Itu Al-Fatih punya ungkapan. Okey, kapal ni try dah kata. Tuanku, bukit tu. Bukit tak apa boleh kot. Lagu tu. Buat juga. Depa kerak pokok, depa lomok minyak, depa gelek 72 kapal besar lintas bukit turun balik sana satu malam. Dan itulah rekod yang menyebabkan sampai hari ni orang Kristian seluruh dunia kata Al-Fatih telah potong Napoleon.
Sebab dalam dunia Kristian, Napoleon ni kira panglima paling hebat. Napoleon berjaya bawa kapal redah ribut. Dia berkata. Tetapi Al-Fatih berjaya bawa kapal redah darat lagi gila. Kata kat darat, bukit terus. Ya, lepas tu dia pemenang. Panjang lah, tapi lepas tu dia pemenang. 1453. Perjuangan dia. 1453. Dia beranak berapa lah? 1432. Berapa tahun umur dia masa menang? 21 tahun. Dia berjaya membebaskan Constantinople. Dan Alhamdulillah sekarang Turki Islam. Istanbul Islam. Dan Turki pintu masuk Eropah. Kita punya talan hayat juga tu. Lepas tu EU, Eropah tak berani nak korang jangan dengan Turki. Yalah ada pro and con benda ni saya faham isu politik, tapi lokasinya strategik. Dia di hujung. Apa-apa pun kena main lalu kot dia. Lepas tu kita ada kekuatan tu. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada jodoh dan rezeki kita bertemu lagi pada masa depan. Tuan-tuan kalau nak pergi lebih detail, di YouTube ada ceramah saya pasal Al-Fatih ni, ada tuan-tuan type, ada yang secara detail. Ya, ada. Abang Jack pun ada, Masjid Ilmu pun ada, ada lah tuan-tuan type. Al-Fatih ada, Empayar pun ada. Itu lebih detail lah saya cerita, saya ada grafik apa semua. Ni pasal kita kuliah saya tak boleh cerita dalam sangat, dia panjang. Kita buat pun ada 23 episod, nak cerita 1 jam tak ada. Wallahu taala alam. Tuan-tuan teruskan usaha yang baik yang tuan-tuan buat di surau ni. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.